اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi keizinan, memberi taufik dan hidayah pada kita pada malam ini untuk bersama-sama kita mendalami ataupun mempelajari tentang agama kita. Pada malam ini tajuk yang diketengahkan kepada kita untuk kita bincangkan ialah aurat dan hijrah wanita. Anjuran dan tajaan pada malam ini ialah hamba Allah, taman suasana indah citra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang melimpah-limpah kepada hamba Allah yang menaja kita pada malam ini, yang menjadi asbab kepada terbukanya kunci ilmu pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala kita doakan kepada penaja kita, Allah bimbing dengan taufik dan hidayah kepada dia sampailah ke hujung usia dia. Allah murahkan rezeki dia, Allah angkat kedudukan dia, Allah ampun dosa dia, Allah pimpin dia ke syurga insya-Allah, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat dia. Pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita mengenung satu ayat
yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Allah sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, mereka hendaklah menundukkan pandangan mata mereka dan mereka hendaklah menjaga kemaluan mereka. Kata Allah, dzalika azka lahum, itulah yang terlebih suci kepada mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, dan Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang lelaki melihat kepada orang perempuan. Allah kata yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman, mereka hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hendaklah menjaga kemaluan mereka. Maknanya pandangan mata itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membawa kepada keburukan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadikan kemaluan kita tidak terpelihara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mendorong kita melakukan dosa. Maka sebab itu orang perempuan kena jaga, sebab dia menjadi maksiat kepada orang laki-laki. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam mengambil berat terhadap penjagaan aurat orang perempuan, yang membuktikan kata orang perempuan ni dia punca kejahatan kepada orang laki-laki, berpandukan ayat yang Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina, kata Allah, pukul mereka 100 rotan kalau mereka berzina. Dalam ayat ni Allah mulakan dengan penzina perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Apa sebab Allah mulakan dengan orang berzina tu, penzina itu perempuan? Sebab keburukan mai daripada orang perempuan. Maka orang perempuan kalau dipelihara, maka terjagalah keburukan. Maka sebab itu kalau kita nak melihat kebaikan sesuatu masyarakat, tengok kepada kesolihahan seseorang ataupun orang perempuan dalam masyarakat tersebut. Kalau masyarakat tersebut orang perempuan ni tak terjaga, maka fahamlah masyarakat itu masyarakat yang rosak. Kalau boleh tengok masyarakat kampung tu orang perempuan semua okey, tutup auratnya, berakhlak mulianya, masyarakat tu masyarakat mulia lah. Tapi kalau tengok sesuatu masyarakat tu, contoh kalau kita pergi tengok satu masyarakat lah, kita pergi tengok sebuah sekolah agama ke ataupun sekolah biasa, tengok budak perempuan yang mengelar, tak ada mengelar, teruk bahasa Kedah ni. Mengelar ni gatai, ngorak orang lelaki pula. Faham kata apa? Teruk lah masyarakat, sekolah tu teruk. Tapi kalau budak-budak perempuannya, pelajar perempuannya, subhanallah, teratur, berakhlak, faham, sekolah tu bagus, madrasah tu bagus. Maknanya nak tengok tu masyarakat elok tak elok, tengok orang perempuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang perempuan ni dicermin kepada tu masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat Malaysia hari ini masalah Sayyidina Muhammad, alhamdulillah, kita rasa lebih baik sangat-sangat daripada dulu-dulu. Di Malaysia boleh kata orang dah pakai tudung, baik, boleh kata orang puan dah pakai tudung. Cumanya kena bimbing lagi. Walaupun dia pakai tudung,
tapi dia minum air dia gonggong. Faham tak? Dia beli yang orange, dia beli yang apa, dia minum, dia pakai tudung tapi dia minum air berdiri jalan pula. Salah Sayyidina Muhammad. Mana tu kena proses lagi. Dan tutup aurat okey dah, cuma akhlak. Begitu juga Allah sebut, bila Allah suruh jaga, bila orang lelaki Allah suruh jaga pandangan, mana dia cover dua-dua. Orang perempuan kena tutup aurat, orang lelaki kena tunduk pandangan. Mana orang perempuan kena jaga auratnya, tutup bagi elok. Orang lelaki kena tundukkan pandangan. Mana dua-dua main peranan. Dan Allah sebut, dzalika azka lahum, itu lebih baik kepada mereka. Maknanya orang lelaki kalau tak jaga pandangan, rosaklah dia. Sembahyangnya masalah dan sebagainya lah. Makna orang lelaki ini keterjagaan imannya pada pandangan mata dia. Dulu-dulu zaman Tok Nali. Tok Nali ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang kata, yaghuddu min absarihim. Tok Nali tu Tok Guru besar. Dia jalan di mana-mana jalan. Jadi bila berjalan tu jumpa orang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jumpa orang perempuan, mungkin orang perempuan tu tengah duduk sembang ataupun duduk tengah jalan. Tok Nali tak pergi terus. Dia masuk lautan. Dia usap jalan lautan. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, bila jalan lautan tu, dia tembus tentang mana melepasi orang perempuan tadi. Tu nak mempraktikkan yaghuddu min absarihim. Pasal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tak ekonomik pandangan mata, nanti rosak ibadat malam lagi. Tu kepentingan menjaga mata. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala suruh orang perempuan jaga mata dia juga, bukan orang lelaki jaga mata. Kata Allah, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahunna. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama juga. Orang perempuan dia hendaklah menundukkan pandangan dia dan menjaga kemaluan dia. Sama. Mana orang lelaki pun sama, perempuan pun sama. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Islam sangat mengambil berat terhadap penjagaan hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penutupan aurat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dikira suatu yang penting dan berat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada para isterinya. Kata Allah, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi Allah suruh, wahai Muhammad, katakan kepada isteri-isteri kamu, sahabat Sayyidina Muhammad, dan juga kepada anak-anak perempuan kamu, dan juga kata kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nisa'il mu'minin, dan juga isteri-isteri orang beriman semua, ayyudnina alaihinna min jalabibihinna, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau pakai tudung, dia kena pakai tudung mesti melepasi jalabibihinna. Ni kita kini kalau kita pakai salli ala Sayyidina Muhammad baju jubah macam ni kan, maknanya ni baju lepas ni, pakai jubah ni dipanggil jalabibihinna, tengkok baju. Faham tak tengkok baju jubah macam tak pakai tu?
Jadi had ni bila kita nak pakai baju, kita serlum baju tu, faham? Lepas tu barulah kita buhkan cin. Jadi tudung tu kena lebih daripada tu, faham? Jalabi bihinna tu. Sebab itu kalau orang pakai tudung, soalan Sayyidina Muhammad pakai jubah kan, jubah serlum tu, serlum orang KL ada serlum juga kah? Sarung. Okey, bila kita sarung, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tang mana kita punya point putang baju tu. Jadi pakai tudung tu kena melebihi tu, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, jadi bila pakai tudung melebihi tu, soalan Sayyidina Muhammad, barulah bermakna kita memakai tudung mengikut syarak. Kalau kita pakai perempuan, kalau dia pakai tera tu, jadi nampaklah ni soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila dia pakai labuh, jadi tak kelihatan lah bahagian dada dia, baru kan mana tutup aurat. Kadang-kadang orang tutup aurat tak betul, dia tutup kepala. Tutup kepala tu belum tentu tutup aurat. Tutup kepala ni dia kena sampai tutup bawah dada, baru makna dia tutup aurat. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu bahagian atas. Kalau bahagian lain ni dia sampai ke pergelangan tangan ni kena tutup. Mana dia kena tutup perhiasan hak bahagian lengan ni. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, hari ni dah orang perkenalkan apa, ada panggil stokin tangan. Hand sock dengan stokin tangan. Jadi hand sock. Okey, betul dah tu. Kena dah. Pasal kalau baju macam ni, dia akan terkelak macam tu, pakai hand sock. Kecuali dalam rumah kita berhimpun adik-beradik ni, sepupu sepapat dan sebagainya lah, yang bukan mahram kita. Syarak kita memberi satu kemaafan. Bila kita makan perempuan, makan sekali ingat ni sepupu dan sebagainya lah, soalan Sayyidina Muhammad, ipak doi. Jadi bila mana makan tu, soalan Sayyidina Muhammad, okey, bila mana kita nak ambil jauh kan, dia tarik sikit lah, ni dimaafkan. Segi hukum, soalan Sayyidina, boleh buka muka dengan tapak tangan saja. Kita dengan sepupu kita, dengan ipak kita, boleh buka muka dengan tapak tangan saja. Tapi kalau mana segi hukum boleh buka muka dengan tapak tangan saja, tapi dalam isu dalam rumah, jadi bila kita nak ambil gulai tu, terlajak sikit kan, tu dimaafkan. Begitu juga isu berkaitan dengan stokin dalam rumah tu dimaafkan. Luar rumah tak ada kemaafan. Faham? Mana Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad begitu betul langsung. Dalam rumah susah nak jaga adik-beradik apa semua kan, kita dengan abang ipak kita, jadi dan sebagainya. Itu kemaafan yang syarak bagi. Maknanya dalam suasana macam tu boleh terbuka sedikit atau kita kata 1/4 daripada aurat kita dalam suasana dalam rumah. Luar tak ada kemaafan. Maksudnya bukan mesti pakai stokin di luar pun. Di luar, masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak pakai, nak tutup dengan plastik plastik hitam tu lah, boleh tak? Boleh. Masalah Sayyidina Muhammad. Ataupun nak pakai baju labuh sikit, macam Puteri Diana kahwin hari tu kan, tarik heret tu, tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting kaki kena tutup juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila orang perempuan ni dia tutup aurat melebihi had jalabi bihinna tu, had kita sarungkan baju tu, masalah Sayyidina Muhammad, kata Allah, zalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina. Kata Allah, itu lebih mudah untuk dikenali
perempuan tersebut sebagai perempuan yang beriman. Fala yu'zain, dan mereka tak akan diganggu. Sebab orang ni dia mengorat kalau orang tu seksi. Faham tak? Tapi kalau tudung labuh, masalah Sayyidina Muhammad, terlebih-lebih lagi dia pakai purdah pula, jadi orang fasik tak ganggu. Tu dia bagi jaminan oleh Islam. Yang orang duk kacau tepi jalan tu, masalah Sayyidina Ahmad, hak pakai seksi-seksi. Tapi kalau pakai macam tu, subhanallah, masalah Sayyidina Ahmad, orang fasik tak ganggu, terpelihara. Allah jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lelaki ni, dia karen ataupun dia ganggu yang orang panggil, kalau orang Kedah tu panggil apa sebut tadi, mengelah, gatai. Hak tu dia ganggu. Tapi kalau berkumpulan jalan ramai-ramai 5-6 orang, soalnya Sayyidina Muhammad tolong labur semua, pakai pudah lagi, orang tak kacau lah. Soalnya Sayyidina Muhammad tu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ni kita duduk di zaman rosak. Saya ada sikit pengalaman. Waktu budak-budak dalam umur dalam 15, 16, 17 tu, kami ni nak pindah daripada satu rumah sewa ke rumah sewa waktu mengaji di Mata Mahmud. Jadi bila nak pindah ni, kami kena lalu tepi satu sekolah Sinmin, sekolah Cina. Tapi sekolah Cina tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Melayu mengaji juga. Bila kami nak lintah ni, Allahu Akbar, kami jadi nak lintah ni, orang perempuan penuh duduk di kelas luar tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok orang perempuan, kita pun jadi segan, jadi malu. Hanya kami pun pakat jalan tunduk ni, warok ni. Orang perempuan kata pula mengorak kami. Amboi, waroknya. Kita jadi perempuan, terbaik kuang. Ni kata rosaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rosaknya zaman. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah kata, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Tu, wahai orang perempuan, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, kata kepada anak-anak perempuan kamu, katakan kepada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, isteri kepada orang perempuan beriman, mereka hendaklah melabuhkan tudung mereka itu sampai di bawah jalabibihinna. Jadi semua muslimin dan muslimat, tengok balik orang perempuan kita pakai tudung macam mana. Okey, kalau dia pakai tudung macam ni, dia pakai tudung 3 segi, serong, nampak ni, tak tutup aurat mana dia. Ataupun dia pakai kelumbung, hat, kerongsang, tarik betul. Soalan Sayyidina Muhammad. Lagilah tak tutup aurat lagi, mana dia. Ataupun dia pakai tudung, masalah Sayyidina Muhammad, nipis. Kita beli barang, tunggu dia bayar, masalah Sayyidina Muhammad, dia pakai tudung, tapi keluar semua rambut-rambut dia tu, ceragah keluar. Pasal tak? Pernah tengok? Keluar rambut dia tu. Dia kira tak tutup aurat juga. Pakai tudung tapi berdosa. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu tudung perempuan ni dia kena ada 2 lapis lah. Kan? 1 selapis, tapi manakala nipis berarti masih belum tutup aurat lagi. Begitu juga dia pakai. Orang perempuan boleh pakai seluar tapi besar. Kalau dia pakai seluar, masalah Sayyidina Muhammad, ikut tubuh dia. Kalau dia tu gemuk, kan, nampak macam buah nangka dalam plastik dengan masalah Sayyidina Ahmad, berarti dia masih belum nutup aurat.
Tutup aurat ni apa? Aurat ni apa? Ada orang kata, mungkin ada orang tu salah faham, dia ingat tutup urat. Dia bukan tutup urat, dia tutup aurat. Salah Sayyidina Muhammad. Aurat ni iaitu anggota di tubuh kita yang kita wajib tutup, yang orang lain tak boleh tengok tu. Senang bahasa macam tu. Bahagian di badan kita yang kita wajib tutup, yang orang lain tak boleh tengok bahagian tu. Tu namanya aurat. Taib. Tu wajib kita tutup. Taib. Bahagian yang wajib kita tutup ni, maknanya jangan sampai orang melihat warna kulit kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dan jangan pakaian yang kita pakai itu nipis ataupun ketat sampai orang boleh i'rab. Tahu i'rab? Orang boleh i'rab badan kita. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhatun fi akhirih. Boleh i'rab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh kata lengan dia besar mana? Ni lengan orang panggil. Pakai baju tu ketat sikit macam tu, orang kata lengan dia besar. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni bila dia keluar rumah, menerkam iblis dan syaitan. Duduk di mana? Duduk di bahagian belakang ni dan di punggung dia ni. Iblis ni dia memperhias, bagi cantik bahagian ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tu iblis dan syaitan. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, daripada aku berjalan di belakang singa, lebih baik daripada aku berjalan di belakang perempuan, lebih baik aku berjalan di belakang singa. Fitnah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tengok Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika mana Sufairah mai panggil Nabi Allah Musa, telah Nabi Allah Musa ni, Sufairah dan adik dia ni anak Nabi Allah Shu'aib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak Nabi Allah Shu'aib. Biasanya selepas mereka selesai mengembala kambing, jadi kena bawa kambing tu mai nak minum di telaga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunggu orang lain mai buka telaga tu, sebab telaga tu tak boleh buka seorang, dia kena ada 3 orang, tenaga laki-laki. Lepas tunggu sampai ada orang mai buka telaga tu, pengemala lain lah mai, barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka akan boleh dapat memberi minum pada kambing-kambing mereka. Tapi hari itu Nabi Allah Musa lari daripada Fir'aun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan main berteduh di bawah satu pohon dekat telaga tu. Bila perempuan 2 orang ni mai duk tunggu, Nabi Allah Musa tanya, pasal apa duk tunggu apa? Ni orang baik. Dia kata, kami ni duk tunggu ni orang mai buka telaga ni, Allahumma salli ala Muhammad, barulah kami boleh bagi minum kambing kami. Oh gitu. Tak apa saya buka. Nabi Allah Musa ni kekuatannya 3-4 orang laki-laki, dia suka seorang lah. Dia lepas tu boleh minumkan kambing mereka dan balik awal. Bila balik awal, Nabi Allah Shu'aib, ayah 2 perempuan ni tanya, balik awal? Ayah, hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 1 orang pemuda kuat, tak tahulah budak muda mana. Jadi dialah yang angkat tutupan telaga tu, sehingga kami boleh bagi
minum kambing kami lebih awal. Oh, kata Nabi Allah Shu'aib, kalau macam tu ko Nabi panggil dia, kita upah dah. Tu faham, kata orang kalau orang buat baik jangan biar saja, upah. Kalau orang buat baik kita kena balai. Islam suruh kena balai. Akhirnya subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, Sufairah ni tamshi ala istihya, tu nampak kata orang perempuan beriman. Jadi dia pergi panggil Nabi Allah Musa dalam keadaan tamshi ala istihya, pergi panggil, ayah suruh panggil tapi malu, dalam malu-malu. Lepas tu habaq lah kat Nabi Allah Musa, ayah panggil, ayah nak bagi upah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Allah Musa pun terima jemputan panggilan tu. Tapi Nabi Allah Musa habaq, hang jalan belakang, jangan jalan depan. Faham tak? Biasanya kita dah orang perempuan kampung tu jalan depan. Nabi Allah Islam syariat ajak, hang jalan belakang. Tapi hang habaq kat aku, kadang kiri hang lempak batu. Faham tak? Pegang batu kecil-kecil macam tu. Kalau nak ke belah kiri, bagilah kiri. Kalau nak kena belok kanan, lempak batu belah kanan. Ni dia panggil ajaran Islam. Jadi orang perempuan, sallallahu Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, digalak dan dicadang oleh syarak, begitu cara mereka berakhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dan orang perempuan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cara yang Islam ajak, di samping menjaga aurat, dia mesti menjaga akhlak. Kalau dia menjaga aurat tapi tak terjaga akhlak, tetap nampak serepih praktikal dia terhadap penjagaan aurat dia. Islam suruh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau nak minta sesuatu daripada orang perempuan, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau nak minta, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu nak minta sesuatu, masalah Sayyidina Muhammad, jadi minta di balik hijab. Minta di balik hijab. Tapi kalau orang perempuan tu dah pakai purda, itulah hijab dia. Faham tu? Dan orang lelaki pun kalau depan dengan orang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad, jadi tundukkan pandangan. Orang perempuan pun tundukkan pandangan, lelaki pun tundukkan pandangan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila kita bercakap tentang aurat dan hijrah, mana perkara pertama, bila mana orang perempuan tu berhijrah daripada buruk kepada baik, jadi yang pertama yang menjadi imej hijrahnya ataupun bukti penghijrahannya ialah menutup aurat yang sempurna. Baik, macam contoh di barat, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berlaku ataupun majlis pengislaman saudara-saudara baru ke dalam Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka perkara yang dibuat selepas diislamkan, jadi sisters ni masalah Sayyidina Muhammad, jadi mereka mengenalkan tudung kepada orang perempuan yang baru masuk Islam. Dan orang perempuan ni bila dia bertudung, dia masuk Islam, dia pakai tudung masalah Sayyidina Muhammad, jadi mereka tunjuk pula gambar dia berhijab, dan dia sendiri berasa macam mana? Berasa tenang, setenang-tenangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita nak garapkan dalam kehidupan kita sehari sebagai seorang wanita muslimah, iaitu penjagaan aurat yang lengkap.
Zaman Rasulullah ada satu orang perempuan. Dia pernah cerita. Perempuan ni dia penyakit sawan. Orang panggil kita, orang kalau bahasa kita orang Kedah ni penyakit gila babi. Dia selalu tarik. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni kalau orang tua-tua penyakit gila babi ni orang tak bagi mandi sungai. Selalunya dia hanyut di sungai. Bila dia kena tu tak ada siapa tolong dia. Jadi perempuan ni masalah Sayyidina Muhammad, dia minta pada Rasulullah untuk Nabi berdoa supaya dia sembuh daripada penyakit ni. Nabi kata, boleh kalau aku nak doa hang sembuh, kata Rasulullah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi hendak tak kalau hang sakit ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku tak doa hang sembuh, hang sabak nak penyakit ni, aku jamin hang masuk syurga. Hendak tak? Bila Nabi kata macam tu, Allah Rasulullah, kalau macam tu saya pilih saya ni masalah Sayyidina Muhammad, diuji macam ni, dan saya redha Rasulullah, saya nak masuk syurga. Sebab Nabi jamin tu. Bukan dia mudah Nabi jamin masuk syurga, tapi hang kena bayar, hang kena sabar atas penyakit hang ni masalah Sayyidina Muhammad, hang redha, aku jamin hang masuk syurga. Dia pilih kalau macam Rasulullah, saya tak payah doa lah, saya sabar, saya nak masuk syurga. Cuma satu saya minta kat Rasulullah, Rasulullah tolong doa ketika mana saya kena penyakit ni masalah Sayyidina Muhammad, aurat saya terjaga, tak tersingkap. Nabi kata, baik, kalau macam tu aku minta doa kat Tuhan. Perempuan ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bila mana dia tarik, tetap auratnya terjaga, tak tersingkap, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini narasi sahabiah sangat penting, sangat mementingkan penutupan aurat yang sempurna. Dia sebelum daripada Tuhan turunkan ayat hijab suruh tutup aurat ni. Jadi orang perempuan zaman jahiliah, zaman sebelum Islam macam jahiliah lah. Jadi kalau pakai tu, walaupun pakai tudung, tapi masalah Sayyidina Muhammad tak sempurna, bahagian dada ni terbuka, bahagian tangan ni begini dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana Allah suruh tutup aurat, ya Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tarik manadan, hak turun tingkap, tarik turun tingkap, tutup. Ada kain apa tepi tu, ambil kain tutup. Punya mereka sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menghargai ataupun pandang besar perintah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang perempuan pada hari ini masalah Sayyidina Muhammad, jadi jagalah aurat yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak tahu, akhirnya kita nak tahu aurat orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam nak jaga aurat. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aurat orang perempuan dengan ibu bapa. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aurat orang perempuan dengan sepupu-sepupu dia, maknanya yang halal menikahi dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah seluruh tubuh dia kecuali
muka dan tapak tangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu juga dengan adik perempuan, adik ipar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adik ipar perempuan dengan abang ipar, sama juga masalah sayyidina Muhammad. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan dia. Perempuan sama perempuan yang sama-sama Islam, iaitu di antara pusat dan lutut. Masalah sayyidina, dan segi muruahnya jadi atas daripada dada dia. Macam mana orang perempuan masalah Sayyidina Muhammad dengan orang perempuan yang bukan Islam? Dengan orang perempuan yang bukan Islam, bismillahirrahmanirrahim. Dengan orang perempuan yang bukan Islam, contohnya jiran dia itu Cina, Allah sana, jiran dia India, yang bukan Islam. Auratnya ialah macam mana dia kerja, macam mana orang perempuan tu bekerja di dapur. Faham tak? Di dapur tu pakai macam mana? Pakai tudung nak dapur? Tak. Baju. Baju tengah pendek di dapur. Kalau orang Kedah, dia pakai baju Kedah. Baju Kedah kan, panjang tu, tekat tu. Itulah soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya kepala dia, tangan sampai siku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dari kaki sampai ke lutut. Itulah soalan Sayyidina Muhammad. Kalau orang Melayu kita ni duduk di dapur, dia pakai kain batik. Tapi banyak dah anak dara kita tak kerti pakai kain batik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, kerti pakai tak kerti pakai tu. Jadi kalau pakai kain batik, jadi dia tu bukan labuh sangat pun. Faham tak? Itulah yang dikatakan masalah Sayyidina Muhammad, aurat orang perempuan kena jaga dengan orang perempuan yang bukan Islam. Pasal apa Islam jaga sampai tara tu? Islam jaga sampai tara tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya jangan sampai aurat dia ni diceritakan oleh orang perempuan bukan Islam daripada suami dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang bukan Islam tu, dia balik abang, dia kata, ni jiran kita sebelah-sebelah ni, dia bercerita pula. Islam tak bagi sampai tahap tu. Mungkin juga orang perempuan masalah Sayyidina Muhammad kena jaga auratnya di hadapan budak laki-laki yang sudah boleh bercerita tentang orang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi budak ni dia boleh cerita lah. Keluar dia pergi habaq kat abang tu. Abang tu, kau tu macam ni abang. Dia cerita pula. Dia boleh cerita. Jaga. Ada peringkat budak. Kalau peringkat budak, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak nak lagi tentang aurat orang perempuan. Tak apalah. Tapi kalau peringkat budak ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia sudah pandai bercerita. Jaga aurat perempuan di hadapan budak. Pasal apa Islam jaga sampai tangan ni? Sebab wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maknanya dia panggil bab saddi zara'i, iaitu tutup benda-benda yang boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maknanya kalau boleh tutup. Sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke peringkat pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ada batasan. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kalau benda ni tak boleh wujud, maka rosaklah pentarbihan sesebuah masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita faham sikit tentang agama kita, insya-Allah. Maka mudah-mudahan kita doakan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua para muslimah berhijrahlah daripada yang buruk kepada yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan didiklah anak-anak kita untuk menutup aurat. Kalau kita orang Melayu ni, kalau kita sudah ada ilmu, salah sayyidina Muhammad,
Macam contoh didikan di kampung orang berilmu ni, petang-petang contohnya nak keluar rumah, nak naik motor, nak bawa anak-anak ronda, ajak anak perempuan, kakak ambil tudung dulu, tak pakai tudung ayah tak bawa. Faham tak? Tu didikan simple ya. Tapi bila dia nak keluar rumah, salah Sayyidina Muhammad, dia pakai tudung. Nak pergi berjalan, tudung dulu. Sagi dia buang tengah jalan tu tak apalah, tapi kita nak ajak pakai tudung tu. Dan budak-budak ni bila mana masalah Sayyidina Muhammad, mereka telah dididik macam tu, nak keluar rumah, cari tudung dululah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila sampai rumah, terus dia buang pula tu. Sebab mak dia sampai rumah buang terus, dia ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu didikan. Macam kami waktu budak-budak dulu, ayah terap macam ni, masalah semua. Ni laki-laki nak keluar rumah, mana kepiah. Lepas tu kami didik pula anak-anak kami, salah Sayyidina Muhammad, nak keluar rumah cari kepiah, tapi mereka tak mau rap tu, salah Sayyidina Muhammad. Mereka bila nak keluar rumah, mereka tak kata pula keadaan mereka macam kita kata kat mereka dulu. Tu lekat kepiah, walaupun tak wajib kepiah ni, tapi dia ni boleh jaga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi benda tu salah Sayyidina, dia tak kecil, dia benar besar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka budaya kita yang baik, yang telah diterapkan oleh ulama dulu-dulu, terapkan insya-Allah kepada generasi kita pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bukan setakat tu, kita menanam bibit-bibit yang baik ni dalam kelompok masyarakat. Dalam waktu yang sama, mesti masyarakat diberi ilmu, diberi didikan masalah Sayyidina Muhammad, supaya seiring yang dia buat dengan akhlak yang dipamerkan kepada orang ramai. Itulah Islam yang dikatakan indah. Islam itu indah. Jadi saya ingat, mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan semua yang muslimat yang telah berhijrah, Allah bagi istiqamah pakai tudung. Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina, yang telah cabut tudung tu, Allah bagi hidayah pakai balik insya-Allah. Jadi janganlah salah Sayyidina Muhammad, sedikit ujian di dunia membawa kita untuk dihumban ke dalam neraka, insya-Allah. Salah Sayyidina, jadi orang yang meledahkan auratnya berdosa besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jadikan sempadan bila mana kita melihat orang yang Tuhan bagi hidayah, tapi Allah tarik balik hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi minta Allah pertahankan hidayah. Dan saya doakan insya-Allah, mari kita doa bersama, mudah-mudahan orang yang telah berhijrah, mereka Tuhan bagi istiqamah dalam perhijrahan ini insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bantu kita, Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.